Begitu juga dengan pandangan imam-imam yang lain. Ni nak cerita hebat. Pandangan ulama-ulama ni hebat dalam mazhab. Begitu juga pandangan dalam politik. Tetapi kita kena ingat, mazhab ni dia punya pandangan, dia tidak lari daripada dasar. Sebab tuan-tuan, Islam, kalau tuan-tuan baca satu buku Ta'adud Jamaah. Ta'adud Jamaah ni menceritakan tentang berbilang-bilang parti politik. Jamaah. Boleh ke jamaah Islam berbilang-bilang? Jemaah Islam tak boleh berbilang-bilang ada. Melainkan dia menubuhkan dalam bentuk satu badan-badan kecil untuk dengan tujuan untuk memberi teguran kepada Islam. Tetapi dia tidak berlawan. Tubuh itu dengan tujuan. Tapi kalau tubuh satu jemaah Islam, setelah ada jemaah Islam yang lain dengan tujuan untuk menentang jemaah Islam itu, maka tak boleh daripada segi pandangan Islam. Tak boleh tubuh. Ada duanya jemaah Islam, tak boleh. Kena satu saja. Dan yang lain boleh. Dia bukan panggil satu jemaah yang dipanggil jemaah yang besar. Dia anak-anak jemaah, badan-badan yang lain dibolehkan dengan tujuan untuk memberi teguran-teguran kepada jemaah Islam. Berlawan tidak, selagi mana asas tak lari, tak jadi masalah. Tapi kalau lari asas, jemaah Islam ini bawa lari daripada asas Quran, maka wajib kena tumbuhkan satu badan yang berpegang kepada Quran Sunnah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, orang kata dalam negara kita ada satu parti politik yang dipelopori oleh orang Islam dan orang-orang Melayu. Itu politik yang menjadi politik parti yang memerintah kerajaan Malaysia pada hari ini. Itu parti orang Melayu didukung oleh orang Islam. Kenapa perlu ada satu jemaah Islam lagi? Boleh tak boleh? Sedangkan ada ulama-ulama membahaskan bahawa tak perlu ada dah. Ni parti Islam tak perlu ada dah. Sebab apa? Sebab tu Islam dah. Kita kata perlu ada. Sebab apa? Sebab parti yang didokongi oleh orang Melayu yang kononnya beragama Islam tidak menjalankan syariat Islam. Maka kita bukan nak orang Melayu, kita nak syariat. Kita bukan nak orang Islam dukung parti, kita nak syariat. Kalau dia boleh dokong parti dalam keadaan dia melaksanakan syariat Islam, maka parti Islam yang ada perlu dihapuskan. Kenapa? Karena kamu tidak ada sebab alasan kerana kamu nak menentang parti politik ini. Tak boleh. Kalau hari ini tuan-tuan sekalian, kerajaan Malaysia dengan parti yang ada yang didokong oleh pemerintah pada hari ini isytihad nak laksanakan Islam, menggunakan undang-undang Islam, parti-parti yang lain yang berasal atas agama Islam mesti dibubarkan, kerana wajib kita memberi dokongan. Kalau dia nak isytihad. Kalau dia tak nak isytihad, maka kita minta dia tolong turun ataupun kita turunkan dia. Tuan-tuan sekalian, ada berani? Tak berani okey. Yang tak berani ni. Dan itu hukum dia mudah je. Mudah je. Tuan-tuan tak panggil dah pakar politik pun. Bagi tahu betul tak betul cara ni. Inilah kaedah politik Islam. Melainkan dia jadi politik penipu memang lain atas sekalian. Politik Islam begitu. Mudah je. Islam ni tidak. Islam ni bukan tujuan nak berlawan, kau suka tak? Sebab Nabi SAW ketika berlaku peperangan, tuan-tuan tengok sejarah peperangan Badar, tuan-tuan tengok sejarah peperangan Uhud, tuan-tuan baca sejarah peperangan. Tuan-tuan dah ada kuliah sirah macam mana? Sebelum berperang, Nabi tak sampai terus serang dah. Nabi sampai dan Nabi bagi tahu, aku diutuskan oleh Allah sebagai Rasul untuk membawa kebaikan kepada kamu dan kepada aku. Kebaikan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. Nabi bagi tahu. Kalau kamu terima Islam, maka mari sama-sama kita mendokongkan sebuah kerajaan sekian-sekian. Nabi cerita semua. Kerana apa? Dia didokong, dia dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu dalam peperangan Badar, Abu Jahal tak terima. Sudah Muhammad, kalau kamu berani tak banyak cakap, kamu hantar tentera kamu. Nabi hantar tentera seorang. Lawan dengan tentera dia, kalah, jatuh, mati tentera dia. Balik tentera Nabi. Nabi dakwah lagi bagi tahu, aku Rasul, aku utusan Allah SWT, begini. Sudah Muhammad, aku tak mau terima. Kamu hantar 2 orang tentera kamu. Hantar 2 orang tentera. Dia pun hantar 2 orang tentera, Nabi hantar 2 orang tentera. Lawan-lawan, mati tentera dia. Balik tentera Nabi SAW. Nabi dakwah lagi kali ketiga. Dia tolak lagi dakwah Nabi. Kamu hantar 3 orang. Hantar 3 orang. Hantar 3 orang, tentera dia mati seorang. Tentera Islam, seorang cedera, 2 orang sihat. Bawa balik 2 orang. Nabi SAW sihatkan seorang di antaranya. Lepas habis 3 orang, maka Nabi kata, setakat ini saja dakwah yang aku boleh sampaikan kepada kamu. Lalu berlaku peperangan. Kalau sekiranya, walaupun perkara dah berlaku, tak elok kita guna kalau. Saya nak bawa hukum. Sekiranya Abu Jahal pada ketika itu menerima dakwah Nabi, maka tidak berlaku peperangan pada ketika itu. Ini kaedah tuan sekalian. Ini adalah tu sebab tuan sekalian. Peperangan yang ada tu ada peperangan yang berlaku apabila mereka tak terima Islam. Zaman Nabi itu peperang. Zaman kita pada hari ini, peperangan yang berlaku dalam sistem pilihan raya. Apabila ulama-ulama daripada kalangan mewakili jamaah Islam duduk di Dewan Parlimen, duduk di Dun-Dun, tamu Dewan Parlimen yang mengubah dasar, mereka berjuang, mereka bercakap, mereka berdakwah, mereka sampaikan seruan Islam, tidak diterima, maka pada kita mereka teruskan perjalanan sampai masa maka mereka kena menghadapi pilihan raya.
Kalaulah perjuangan mereka, dia terima cerita tentang Islam, terima cerita tentang hudud, terima cerita tentang Rasulullah, terima, semua terima, maka dah tak berlaku dah pilihan raya. Nak pilih apa lagi? Islam dah cukup. Ni mudah tak sekalian. Sebab tujuan kita nak ambil Islam, kita nak satukan hati manusia. Sebab orang Islam dia kena faham. Orang Islam kena faham berlakunya kenapa orang Islam perlu pilih Islam, kerana kita nak satukan hati manusia supaya tidak berlaku lagi perbalahan. Perbalahan kecil tu biasalah, tapi perbalahan suatu akan berlaku apabila Islam, kerana Islam memberi jaminan keadilan kepada semua manusia, baik orang bukan Islam apatah lagi orang Islam. Jaminan Islam. Sebab kalau orang Islam semua memahami tanggungjawab dan hukum hakam ini, tuan sekalian, mudah untuk Islam. Tapi persoalannya orang Islam tak nak terima. Tak nak terima, tuan sekalian. Kita cerita dakwah Islam tak terima. Cakap yang orang tak mengaji tak apa, tuan sekalian. Yang mengaji, tuan sekalian, kadang-kadang yang paling tak tahan itu kan golongan ustaz ni. Yang ada ijazah syariah, ijazah usuluddin, PhD, master dalam bidang ni. Allahu Akbar, tuan sekalian. Dia orang ni hak merosakkan orang ni. Hak merosakkan orang ni. Ustaz hak jenis ni pula jenis ustaz. Hak jenis sesumpah ni, tahu tuan sekalian. Masuk masjid ni, jadi masjid ni pula. Oh, dia hentam sini, masuk sini pula, dia hentam orang ni pula. Ni lagi teruk, tuan sekalian. Yang ni, tuan sekalian, penampar tak boleh, tuan sekalian. Ni kekat 18, tuan sekalian ni. Ni lagi teruk, tuan sekalian. Dahsyat lagi kalau nak jadi orang munafik. Abdullah Ubay bin Salul pergi dekat Nabi, dia marah, kata orang ni apa nak kacau lagi, kita Madinah dah aman, dengan kamu dah buat sekian, kita dah rancang nak buat sesuatu, kita teruskan je. Beri cadangan pada Nabi. Nabi kata tak apa, kita teruskan apa yang kita nak buat. Dia bawa apa Nabi bincang, dia pergi ke sana. Muhammad dah siap sedia dah untuk nak serang kamu sekian. Ini Abdullah Ubay bin Salul. Tuan-tuan tengok, tak ada ke ustaz macam ni? Oh tuan-tuan, ustaz macam ni lagi teruk, tuan sekalian. Ni ada ustaz macam ni. Ni ada hak perangai ni, perangai hak ustaz macam ni. Sekarang ni kita jumpa 2-3 orang, tuan-tuan sekalian. Hak ustaz jenis macam ni kita dapat kesan. Dan ada di antaranya kita dah bagi tahu. Kita gunakan orang-orang tertentu. Seorang ustaz sekarang ni kita dah buat dalam perbincangan. Saya bincang dengan beberapa orang sahabat, bukan berapa orang lah, ramai lah, 2-30 orang kawan-kawan yang ada 2-3 orang yang mengenali dia ni, dan kita minta dia tolong sampaikan supaya dia terima, dan kita ajak berjumpa, dan dia tahu yang dia buat tak pernah betul. Tapi mungkin seronok dengan kehidupan dunia dan kemewahan yang ada sebagai seorang penceramah kiri kanan, ada seronok, tuan sekalian. Kan masjid ni masyuk dia tak banyak, kan, tak apalah, entahlah, pergi sana pula, sana masyuk banyak, kena jaga juga. Dia kira masyuk je, dia tak tahu sebab masyuk dia masuk neraka, dia tak tahu. Bukan dia tak tahu, tuan sekalian, kadang-kadang dunia tu dia akan tutup mata dia sekalian dan berilmu. Allahu Akbar, tuan sekalian. Kita harap-harap tuan-tuan doa lah pendakwah-pendakwah yang ada ni, tolonglah jangan jadi dia merosakkan masyarakat Islam. Yang paling banyak ustaz-ustaz ni, tuan. Ustaz-ustaz juga, dia ni ustaz degil tak nak buat dah, tuan sekalian. Kan ada memang Allah Ta'ala dah tunjukkan golongan ini, golongan menyesatkan manusia, kan ada sebab adanya ulama su, adanya sifat-sifat ulama. Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu innama yakhshallahu min ibadihi ulama? Kenapa Tuhan sebut? Tuhan nak bagi tahu bahawa untuk kamu mengenali ulama ni ada perbezaan. Sebab akan berlaku ulama-ulama yang datang bawa perbezaan begini. Bila mereka letakkan diri mereka kerana dunia, mereka akan rosak. Tapi kalau mereka takut dengan Allah, mereka akan tunjukkan sikap perbezaan kenyataan diri mereka. Masalah takut, masalah kemampuan tu cerita lain, tuan sekalian. Ada ustaz-ustaz kita yang tidak berkemampuan nak bercakap hukum, mungkin tak kemampuan, tak apa, saya sebut tadi tu, saya tak apa. Tetapi jangan sekali-kali kamu boleh mengeluarkan kenyataan, mengelirukan masyarakat, terutama perkara yang berkaitan dengan akidah. Jangan kelirukan masyarakat. Dalam bab hukum saya kena cakap betul dalam bab hukum. Dalam hukum kita tak kisahlah apa sekalipun cakap hukum. Tapi tak mampu dalam bab kerja, tak apa, tapi hukum cakap ni masalah dah tak mampu kerja, cakap hukum tengok keadaan. Hukum mana ada tengok keadaan? Hukum dia tengok hukum kata ya keadaan macam mana sekalipun. Kalau Tuhan kata haram, kalau Tuhan kata tahu. Sebab hukum tu begitu, hukum bukan mengikut keadaan. Ada dalam keadaan mengikut suasana tu ada. Dalam bab furuk, bukan bab akidah. Bab akidah dia tak tunggu keadaan tu sekalian. Bab akidah kena jelas. Yang mengikut keadaan tu uslub ni apa? Cara menyampai bagaimana? Tengok orang, bukan keadaan. Kalau sekiranya yang kita nak sampai ni orang baru masuk Islam, mana sabarlah kita sampai macam tu. Ini takkan baru masuk Islam lagi tu sekalian. Bersunat dah 3-4 kali dah, takkan Islam lagi. Kena cerita je lah benda tu buat Islam. Tak perlulah nak diperbahas. Ni jaga berapa kali nak jaga, nak mati dah jaga lagi.
Tak ada nak jawab dengan Tuhan. Kita dah nak mati, masyarakat hidup dah. Dunia dah berada penghujung. Tak perlu jaga. Yang nak kita nak jaga bukan diri kita, yang kita nak jaga agama Allah. Tuan ingat, sebab tuan-tuan, saya dan kita semua sekalian, kita kena ingat hidup kita hanya nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala.